Jertih Terengganu, here I come. Dari padi menjadi beras. Beras adalah makanan ruji orang Malaysia. Episod kali ini aku nak cerita pasal kilang padi. Bukan kaleng-kaleng kilang padi ni. Bagaimana kilang termoden di Terengganu ini menjadi pengeluar beras dalam memastikan keterjaminan makanan di Malaysia berterusan. Kita nak tengok macam mana proses bagaimana untuk dapatkan beras. Yang korang tengok sekarang ni, kata Encik Tarmuzi, ni tak banyak lah. Tapi tak banyak pun macam bukit. Kita kena ingat tau, kita lahir kat negara kita Malaysia ni. Allah jadikan beras tu dekat sini, maknanya beras tu yang terbaik untuk makanan orang Malaysia. Aku Rosyamno dan ini adalah Tour PPK. Assalamualaikum. Sekarang ni aku dalam perjalanan ke Konsortium Kilang Padi Buang Peladang Terengganu. So, ni ada pokok padi. Okey, sekarang ni aku bersama dengan Encik Tarmuzi, pengurus dekat sini, konsortium ni. Kita nak tengok macam mana proses bagaimana untuk dapatkan beras. Kita peringkat pertama daripada belian kita di Mai Pusat Timah Padi. Melalui lori-lori itu, terus kita buang ke kawasan pemunggahan ataupun loading bay. Padi mentah atau padi basah ni, peringkat pertama akan masuk ke dalam inti hopper untuk dikeringkan ke dalam IBD. Segala sampah-sampah akan dibuang dalam beg ni. Kemudian padi yang bersih akan terus ke dalam IBD. Kita keringkan dulu di sini. Oh, kena kering kan? Ya, sebab padi ni dia sebenarnya kandungan buat basah dalam beras tu tinggi. Oh. Kita tak boleh simpan terus sebab akan rosakkan beras. Okey, kalau macam sekarang padi tu dah kering kan, maknanya dia boleh simpan lama lah. Kita biasanya tanpa semusim lah. Kalau lebih daripada semusim tu dimakan Bubuk lah yang kecil-kecil sebab tu kan. padi sekarang ni tidak macam dulu. Padi dulu 6 bulan di sawah lah. Ya. Sekarang ni 100 hari. Kenapa macam tu? Padi sekarang ni jangka masak dia matang dia tu singkat. Teknologi lah. Teknologi. Bajanya. Saya tidak petani tunggu lama nak dapat hasil. Penanaman padi kawasan Jertih ini akan harvest lebih kurang 2 kali setahun. Kebiasaannya 1 ekar boleh menghasilkan dalam 3 tan. Sekarang ni aku berada di atas ni, kita boleh saksikan ini di antara tempat-tempat untuk pengeringan. Kita nampak tengok macam mana padi-padi yang daripada situ dia masuk ke dalam lubang tu. Dan ini satu kilang padi yang besar. Alhamdulillah. Tahniah kepada LPP. Ambil berkat. Dan ini padi Padi yang dalam dia lah yang nasi yang kita makan dipanggil beras. Yang belum dibuang lagi dia punya sekam, dia panggil sekam kulit dia lah, ya. Sekarang ni padi yang basah dah dimasukkan ke dalam corong dan kemudian padi-padi itu akan dipindah ke dalam satu tangki yang besar dekat situ. Akan dikeringkan selama 16 jam atau 18 jam macam tu ikut kadar uap ataupun basah padi kelembapan tu. Okey, jom kita pergi store yang sebelah sana. Jom. Kita simpan dalam storage ni lebih kurang 2 minggu sebelum kita mula mengisar. Sebab tempat kering ni ada 28 unit. 28 unit. IBD yang satu-satu unit tu 15 metrik tan. Dan daripada sana maka sampailah dekat sini. Bila dah kering, discharge di sini. Untuk kita simpan lah. Yang korang tengok sekarang ni, kata Encik Tarmuzi, ni tak banyak lah. Tapi tak banyak pun macam bukit. Stor penyimpanan padi di dalam ini boleh mencecah 8,000 metrik tan. Kalau korang tengok dari jauh, macam longgokan pasir. Jom aku tunjuk korang lebih dekat. Sebenarnya di sebalik dia, ni padi yang dah kering. Ya, padi yang dah kering. Sebelum kita proses kerja-kerja milling atau mengisar padi kepada beras dijalankan, isi dalam media bin dulu. Satu lagi peringkat penapisan ataupun membuang sampah-sampah. Ini tempat kita kerja-kerja mengisar. Saya terpegun tengok ni, besar ni. Mana dekat sini kira last lap lah. Sini kita mampu mengisar beras 10 metrik tan beras per jam. Bilik Swiss dia kat mana? Bilik Swiss sana. Ini adalah bilik utama Swiss untuk kilang padi ni. Dalam bilik inilah semua proses akan dikawal dari A sampai Z. Aku sempat merasai sendiri pengalaman untuk mengendalikan proses ni. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara beras-beras yang korang makan ni, di antaranya daripada tangan aku punya tekan. Itu dia. Ni husker.
Di sinilah tempat untuk mengupas padi tadi. Oh, dia asingkan daripada tu. Asing padi dengan beras. Yang ni nama padi separator. Oh, ni padi. Padi separator. Padi separator ni untuk mengasingkan padi-padi dari husker tadi. Bila dah 100% beras, kita akan lepas pada sustainer tadi. Oh. Sekarang ni masa lagi bercampur, kita akan putik balik mula. Padi yang tengah dikisar keluarkan dia punya sekam tadi tu, ini di antara dua yang kontrol. Kalau technician check masih lagi padi tu masih bercampur dengan sekam, dia akan on dekat sini dan terus naik balik ke sana. Kalau dah okey, dia akan on yang ini dan dia akan pindah ke sini. Sekarang ni dah tak ada lagi sekam, tapi beras ni masih lagi berwarna perang. Ya, yang macam tadi proses, dia ada proses untuk putihkan dia. Ni mesin wetener ni kita ada 3 set untuk phase pertama. Fasa pertama wetener. Ni beras perang dah dimasuk ini akan diputihkan dalam ni. Okey, ini adalah peringkat yang pertama. Peringkat yang pertama adalah peringkat yang kedua. Peringkat tiga kita polis. Polis terus. Polis terus. Dekat mana tu? Sana. Yang ni polis ni lebih kepada shining lah. Yang ni kalau macam ni ada lagi habuk-habuk. Sini kita ada habuk. Tadi asing kan habuk-habuk ada Ya. Okey. Lepas peringkat ni kita masuk dalam rotary. Okey. Di sinilah ia akan mengasingkan headrest dan berhancur dan satu lagi temuku yang halus. Yang halus dia. Kata Mana 3 lah. Bergantung lah. 3 lah. Ni daripada tadi beras-beras yang kita asingkan tadi, dia akan keluar kepada 3 jenis. Hancur halus. Hancur halus. Kategorikan nombor D2. Yang ni hancur kasar, yang ni patah 2 yang tadi. Yang ni yellow. Headrest. Kat sinilah diorang akan buat grade beras. Contohnya ST 10%. 10% tu maknanya beras yang hancur. Tapi apa beza beras hancur dengan beras biasa? Sama je. Sama je. Tapi siapa nak beras hancur? Apa salahnya makan dia dalam kata bawah macam hancur juga. Biasa orang pandang dari kulit dia tu. Dia tak pandang lagi isi. Baru aku tahu sekarang. Kalau kau tak nak hancur, kau makan kau jangan kunyah. Jangan kunyah. Telan je. Telan. Berat dalam ni berapa je? 1 tan, 1000 kilo. Siapa-siapa nak jaga beras, boleh order kat sini ya. Boleh buat packaging sendiri. Maka itulah proses sampai menghasilkan beras daripada A sampai Z dan siap untuk di packaging untuk dihantar ke dapur kita. Baik. Jom. Saya hari ini bersama dengan Puan Hasmila dan juga Encik Tan Muzi. Ini bos LPP Negeri Terengganu. Ini pengurus kilang dekat sini. Dan aku nak borak-borak santai dengan dia orang. Okey, kita nak cerita dengan Puan Hasmila. Kenapa tempat ni dinamakan Konsortium Kilang Padi? Okey. Kilang padi ni diasaskan pada pemilikan daripada 16 pertubuhan peladang. Kita ada 1 pertubuhan peladang negeri dan 15 pertubuhan peladang kawasan yang melabur untuk modal pusingan konsortium kilang padi. Dengan modal berbayar ketika itu adalah sebanyak 4 juta. Buat kilang ni berapa juta? Dalam RM 30 juta melibatkan kerja tanah, bangunan dan juga peralatan mesin. Kaya. Dan ketika itu kilang ni adalah yang kilang paling moden sekali di Malaysia. 2015, kita siap 2019. Baru lagi? Yes, 2020 baru kita operasi. Tujuan kilang ini dibina adalah untuk memenuhi keperluan sasaran ahli-ahli yang menanam padi dan sebagai manfaat pada ahli supaya dapat memasarkan kepada kilang ini dan boleh memperoleh pendapatan lumayan. Terengganu ni sebenarnya banyak kawasan penanaman padi termasuklah Besut, Marang dan Maras yang berkeluasan 10,000 hektar. Okey Puan, Ya. sebenarnya apa hala tuju nak buat kilang ni? Kenapa hala tuju untuk apa? Selama ni pun tak ada kilang ni pun orang okey je, makan padi, beras ada je. Betul. Maksudnya Datuk, untuk tujuan dia terjaminan makanan. Supaya industri ni tak habis, supaya orang Malaysia ni boleh makan. Dan kita tahu SSL di negeri Terengganu saja baru 54%. Maknanya ada baki lagi yang banyak kita ni. Kita dah ada sawah, kita ada mini estate, kita ada pusat belian padi, kita ada kilang padi dan insyaAllah pada tahun depan kilang beras, packaging beras kita akan operasi di sini juga. Wow.
Macam mana anak-anak tempatan peluang bekerja di sini? Di sini kita menggunakan tenaga kerja tempatan. Ya, kita semua 16 orang bekerja di sini. 5 orang tu anggota tetap lantikan LPP, 10 orang lagi lantikan konsortium sendiri. Semuanya anak tempatan. Beras adalah sumber makanan utama rakyat Malaysia. Betul. Kita masih lagi mengimport. Jadi adakah dengan adanya kilang padi macam ni, dengan galakan bila dah ada kilang, kita mesti memastikan bahawa ramai anak-anak tempatan ataupun pesawah-pesawah dia akan buat lagi besar untuk menampung keperluan yang semakin meningkat. Adakah itu tujuan dia? Ya, Datuk. Sebenarnya itu. Cuma akhir-akhirnya kita kekurangan kawasan tanah dan sebagainya. Walaupun subsidi kerajaan masih bertambah. Kita subsidi baja dan sebagainya, racun dan sebagainya. Tapi untuk menggalakkan lebih orang muda terutamanya, ada beberapa faktor lah. Ada beberapa bahan mentah yang kena disupport. Antaranya tanah lah. Adakah usahawan ni juga dibimbing oleh LPP? Kita di bawah kita, Datuk, kita ada banyak peruntukan dan akhir-akhirnya melalui peruntukan usahawan, agripentis dan sebagainya, permintaan untuk utamanya drone lah, alat IT dan sebagainya, memang untuk kawasan padi ni memang agak-agak ni dan kebanyakannya lah orang muda. So orang muda ni berminat untuk tanam padi antaranya sebab teknologi baru. Sebagainya, yes. Jadi lebih mudah, tak adalah nak pergi meracun, pagi nak bangun. Sekarang duduk kat bawah pokok, main drone macam tu kan, dah boleh sembur racun apa semua dan kan. juga pendapatan tambahannya bila dia buat sewaan dan sebagainya. Boleh untung ke tanam padi ni? Satu ekar tanam padi, seperti saya kata tadi, kalau dapat bersih 2 tan, harga 1 tan padi 1,200. Tidak termasuk subsidi lah. Kalau masuk subsidi, termasuk Ada subsidi. lagi? Ada kerajaan bagi subsidi sekarang ni RM360. Dah 1,560. RM1,560. Kos dia lebih kurang 1 ekar. Perbanyak pun dah RM1,000 lah. Hala tuju LPP Terengganu dengan penanaman padi ni. Ke kadang-kadang orang kata, alah projek kerajaan ni sebenarnya buat macam buat main-main lah semua. Tapi lepas tu tak ke mana. Orang kata macam tu. Kalau dalam industri padinya, kita nampak di Negeri Terengganu terutamanya lah, kita harap SSL tu dapat ditingkatkan dengan penghasilan padi melalui pengeluaran benih-benih yang lebih kualiti. Dan dari semasa ke masa, ada saja benih-benih lain yang keluar. So dengan andaian bila benih-benih baru keluar, peningkatan hasil akan berlaku. Selain pada subsidi lah, kita harap sekurang-kurangnya SSL yang 54% ni boleh meningkat lah. Ini antara sasaran kerajaan negeri lah. Kalau katakan kilang ni, dia cover sampai mana? Kilang ni boleh katakan seluruh negeri Terengganu. Sebab musim dia tidak biar sama betul tu. lah ni. Ya, Datuk. Harapan Puan. Harapan saya supaya kilang ni boleh operasi untuk jangka masa panjang dengan penambahan penggunaan IoT. Kita nampak Datuk sekarang ni, kilang semua orang ada kilang. Cuma IoT berbeza lah. Dan insyaAllah kita nampak dengan harapan LPP boleh bantu kita, akhirnya boleh memberi manfaatlah kepada Pulau Sasar. Itu yang penting, Datuk. Sebab tujuan kilang ni pun ditubuhkan untuk Pulau Sasar. Contohnya saya ahli Lembaga Potong Peladang Negeri Terengganu, saya tanam padi. Takat saya hantar padi kat sini, takkan tak ada benda-benda lain yang boleh tolong saya? Ada, Datuk. Kita ada peruntukan, saya maklum tadi, kita ada peruntukan usahawan, Rasap dengan agripentis, yang memang fokus untuk projek padi, memang ada. Tapi dengan syarat kena jadi ahli dululah. Kemudahan tu dapat untuk pinjaman dan cara dia macam kata konsortium kilang padi ni adalah hak milik Potong Peladang juga. Ya. Sebab dia orang melabur sini. Keuntungan konsortium ni akan diagih kepada Pertubuhan Peladang balik. Saya tak langsung, ahli pun dapat. Berapa ahli dalam Pertubuhan Peladang Negeri Terengganu ni keseluruhannya? Tadi 53,000, Datuk. Yang tanam padi berapa orang? 6,000 lebih. 6,000? Yes. COVID-19. Dia rasa tak bahawa Lembaga Pertubuhan Peladang bersama petani-petani adalah frontliner? Betul. Sebab? Makanan. Kita adalah rantaian, kita yang mengeluarkan, kita yang pasar dan sebagainya. So memang sangat rapat. Pertanian tu, kata saya dalam keadaan negara yang tak ni, Datuk, pertanian adalah keutamaan. Kita pun nampak negara-negara lain ada buat stok fire dan sebagainya. So Sasar Malaysia sepatutnya ke arah itu, ke arah ada penyimpanan stok-stok makanan ni. Ini padi apa ni? Saya duk pegang pada tadi ni, padi apa? Tadi orang kata, yang saya tahu ada padi bukit, padi huma yang saya belajar dululah. Ya, Datuk. Kalau nak kata kategori itu ni padi sawah lah. Bukan padi bukit lah. Apa ni, Cik Tamuzi? Memanglah padi kat sawah. Janganlah mainkan saya. Tak ada nama ke padi ni? MR 219. Ya. Apa? MR 209. Macam emas ya. Nama variety dia. Mungkin Puan sebagai pengarah LPP Negeri Terengganu. So apa saranan Puan kepada rakyat Terengganu terhadap pertanian, bukan hanya padi, pertanian secara keseluruhannya? Saya menyeru pada rakyat Negeri Terengganu terutamanya umur belia ni, yang kita nampak biasanya yang dengan pertaniannya adalah golongan yang lebih dewasa lah, tetapi saya nampak akhir-akhir ni dengan bantuan-bantuan yang kita beri, permohonan tu banyak, Datuk. Permohonan kita kalau orang tanya dia tengah nyusun jadual. Nak betul. Dan kita juga ada program matching grant yang mana grant padanan yang memberi peruntukan bentuk mesin, peralatan dan sebagainya. Untuk Negeri Terengganu saja, Datuk, kita dapat 400,000.
Tetapi atas permintaan pada tahun ini, dia cecah 800,000. Saya memang tak ada apa-apa basic. Jadi sekarang ni saya tengok video ni, saya sekarang dah berminat untuk menjadi seorang peladang. Yang paling pertama sekali, pergi ke pertubuhan peladang kawasan. Betul, Datuk. Berapa pertubuhan peladang kawasan berada dalam negeri Terengganu? Okey, kita ada 15 pertubuhan peladang kawasan. Maknanya Setiap daerah? parlimen? Setiap parlimen ada. Pertubuhan Datuk Maklum datang, rujuk pada kaunter dan kata nak jadi ahli, hantar permohonan dan kita akan submit dalam mesyuarat AJP untuk kelulusan dan sebagainya. Once dapat tu, kita ada beberapa farm. Tengoklah apa yang diminat, kan? Apa yang diminat. Dan untuk makluman Datuk, saya lupa nak beritahu, kerajaan negeri juga ada peruntukan khas untuk usahawan selain pada LPP. Specialnya Terengganu sebab ada kerajaan negeri ada bagi peruntukan untuk usahawan. Kita nak Beras gerai. Yes. Apa nama beras gerai pula ni? Nama tempatnya gerai. Oh ni PPK gerai. Yes. Apa specialnya beras ni ya? Dihasilkan oleh petani-petani tempatan gerai lah di bawah ahli-ahli PPK gerai. Tapi orang sekarang suka makan beras import. Ya. Beras import lagi bagus. Orang selalu fikir macam tu. Apa kata puan? Kita kena tukarlah pahaman tu. Betul. Betul juga. Kata siapa nak makan beras yang kita tanam sendiri? Kita kena ingat tau, kita lahir kat negara kita Malaysia ni. Allah jadikan beras tu dekat sini, maknanya beras tu yang terbaik untuk makanan orang Malaysia. InsyaAllah tak lama lagi, dalam bulan 3, kilang pembungkusan siap. InsyaAllah akan bertebaranlah di merata-rata beras gerai. Jadi kalau korang nampak beras gerai, maknanya dia adalah super special datang daripada negeri Terengganu. Memang 100%. Memang dijaga kualiti dia. Dan korang boleh rasa, tadi aku makan tengah hari, beras dia macam ni. Ada tak nama-nama besar kat dalam pasaran ni yang order beras daripada sini? Sekarang ni kita ada satu syarikat lah yang dah famous lah. Kalau saya sebut, tu orang kenal lah. Orang kenal. Orang kenal Orang kenal. Dia selalu masuk TV lah, selalu masuk TV iklan. Ya, biasa. Kalau kita mengikut 2 tahun lepas lah, lebih 70% daripada pengeluaran beras kita diangkat semua. Okey, maknanya korang dekat luar sana, walaupun sebenarnya Tuan Peladang Negeri Terengganu, khasnya yang PPK gerai ni, dia punya brand ni belum berleluasa lagi, tapi sebenarnya ada satu brand yang begitu besar dekat negara kita yang kita dah makan dah beras daripada kilang ni. Tapi kita tak nak sebut lah siapa kan. Nanti rahsia terbongkar. Terima kasih Puan, terima kasih Encik Tarmuzi. Ini satu benda yang cukup baru dalam hidup saya. Umur saya 55 tahun. Baru pertama kali saya masuk dalam kilang padi. Kilang yang kira marvelous, kilang yang hebat. Pada korang semua dekat luar sana, khasnya petani-petani belia-belia dekat luar sana. So terima kasih banyak petani-petani yang banyak hantar support kilang padi negeri Terengganu ni. Dan harap kepada belia-belia, jangan lupa anda juga boleh menjadi petani dan banyak peruntukan-peruntukan yang ada, geran-geran yang ada. Kalau tak minat padi pun ada banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan pertanian. Jangan pening kepala, cari saja PPK. Ya. Nanti PPK tu akan bantu anda. Okey, terima kasih kerana menonton Tour PPK with Rosham. Jumpa lagi besok akan datang. Bye, ciao. Assalamualaikum.